Selepas dia cerita anak Hamzah Zainuddin yang dihadap ke mahkamah, satu lagi seorang pengarah syarikat telah pun didakwa atas pertuduhan melakukan rasuah. Dia dikatakan melakukan rasuah sejumlah 7.5 juta ringgit kepada seorang menteri untuk mendapatkan konsesi Menara Kuala Lumpur. Jumlah ialah 7.5 juta, katanya dibayar secara ansuran sebanyak 500,000 setahun bagi tempoh 15 tahun konsesi. Itu yang saya dapat melalui pembicaraan hari ini. Jadi banyak orang tuduh menteri itu, saya tak boleh sebut nama menteri itu saudara. Memang saya nampak ada, jelas kesalahan itu dilakukan di pejabat kementerian di Putrajaya pada tahun 2022. Tapi saya tak boleh menyebut nama menteri itu kerana belum disebut di mahkamah. Kerana skandal Menara KL ini bermula apabila viral, apabila berita dituduh menyanyikan bagaimana Menara Kuala Lumpur yang tidak lagi disahkan milik kerajaan kerana telah tergadai kepada syarikat swasta pada 31 Oktober 2022. Katanya, Telekom Malaysia menjual 10 juta saham secara senyap pada syarikat Hydro Shoppies dan Berhad. Saudara, nak tuduh lagi pun saya tak boleh nak menyatakan saudara. Saudara Cik Latif, patutlah pun minyak masak dah tak cukup. Saudara Fatah, saya tak boleh sebut nama itu saudara. Sebab bila saya menyebut yang mengesahkan, sedangkan beliau pasti, saya nampak beliau pasti akan dituduh, akan menghadapi tuduhan oleh SPRM. Lepas pengarah yang memberi rasuah itu membuat pengakuan, ini pasti akan berlaku. Sebab itu saya dah katakan saudara, ramai lagi mereka yang akan memakai gelaran kluster mahkamah. Tunggulah. Jadi tak payahlah nak sebut orang tu jahat, orang ni tak bersih, orang ni dan sebagainya. Tak perlu. Minyak masak jadi mahal. Masa tu RM40. Saudara Ahmad Ramli betul saudara. Ini semua semata-mata nak sakau surat subsidi katanya. Itulah katanya pemimpin yang berjuang untuk rakyat. Apa perasaan anda? Saya bukan nak menuduh, jauh sekali untuk meletakkan hukuman, tetapi sebagai warga cinta damai, saya melihat bila ada kebejatan sebegini, tentulah kita kecewa saudara. Macam menara tu pun boleh nak dilelong juga. Apalah keadaan itu. Saya inilah Sobat Cu, kluster mahkamah 2.0. Itu belum lagi, ada lagi. Saudara Azizul Abdul Hamid, harap share lah bersama-sama. Terima kasih saudara Lim Bonciang. Saudara, saya nak bagi tahu isu tentang Jana Wibawa belum habis. Terima kasih saudara Ariana daripada Ber hadir katanya. Jana Wibawa belum habis. Menara Kuala Lumpur belum usai. Bistarinet belum selesai. Pembelian vaksin juga. Kabarnya Dr. Zaliha sedang mengumpul data-data. Di keadaan begini saudara, kita harus bongkar, kita harus jelaskan. Saudara, Maria, adakah pengarah tu akan dituduh bawa akta rasuah juga? Pertuduhan telah pun saya baca tadi bahawa mereka melakukan bukan rasuah, iaitu itu di bawah akta jenayah menipu. Lebih teruk lagi. Saudara Nazmi dia kata seorang lagi Tan Sri kena. Ramaikah lagi Tan Sri ke? Saya nak bagi tahu saudara, ramai lagi. Dapatan saya semalam pun saya berbual dengan kawan-kawan saya, bukan hanya 12. Bersusun-susun saudara. Tunggulah lepas raya ni. Tapi saya melihat itu baru pembuka saudara. Selalunya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah ni dia tak pergi tangkap jurulatih dulu. Dia siasat perangkat bawah. Orang makan nasi, mereka makan rasuah, kata Zulma. Betul saudara? Dia bila ini SPRM dia masuk menyiasat satu-satu, dia tuduh. Sebagai contoh Jana Wibawa, mula-mula yang dituduh tu ada 2 pengarah asalnya. Lepas itu berderitlah seorang demi seorang, termasuklah Tan Sri Muhyiddin pun diseret sama. Ini Menara Kuala Lumpur satu, pasti ada yang diseret. Begitu juga bagaimana anak Hamzah Zainuddin. Satu lagi, saudara alias Latif, dia kata cucu saya tu kembung kot katanya. Pelayar-pelayar saya pun dia dengar suara bayi menangis, dia kata cucu tu kembung perut.
Kalau cucu kembung nak buat macam mana lah kat bulan puasa ni ya. Dia baru seminggu. Dan yang datang daripada Johor dia. Cara kegembiraan seorang datuk lain tak ada. Cuma saya dapat laporan juga cucu saya seorang lagi tu di Shah Alam. Kabarnya demam pula dah. Aduh, susah hati saya kalau cucu sakit. Kita datuk ni begitulah saudara. Alhamdulillah cucu saya yang 9 orang, alhamdulillah. Tapi itulah kegembiraan seorang datuk lain tak ada alat untuk menyantuni cucu-cucunya. Bulan-bulan rumah beliau ini Ramadan gitu saudara. Saudara Aus Firdaus bongkar pengkhianat negara, ini pasti akan dilakukan. Saya dah bagi tahu saudara. Sebab itu Datuk Seri Anwar Ibrahim dah bercakap, jangan main-main. You are dealing with a new Prime Minister. Cuma yang kita harapkan dalam saat pembongkaran dilakukan, jangan lupa tentang kehidupan rakyat. Saudara Ahmad Zaini, kapal LCS dah selesai ke belum? Belum. Kapal LCS tu pasti akan ada yang kena. Sebab nilainya berjuta-juta, bukan sikit. Ratusan juta. Banyak saudara. Lepas selesai, kita mengharapkan usai pembicaraan semua nanti, tak ada lagi lah negara kita ini dikenali sebagai negara yang tinggi nilai rasuahnya. Sebab itu pelabur lagi saudara. Pelabur lagi kerana kebejahatan. Saudara, saya juga terkejut saudara di Seremban apabila anak kepada mantan Menteri Dalam Negeri, anak lelaki Datuk Seri Hamzah Zainuddin, tiba-tiba hari ini telah pun dihadapkan ke Mahkamah Session di Seremban atas 9 pertuduhan mengemukakan dokumen palsu kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN serta memiliki barang kawalan minyak masak yang dibenarkan pada tahun lalu. Jangan lupa saya, Datuk Hamzah dulu beliau pernah menjadi Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna, kemudian jadi Menteri Dalam Negeri. Jadi waktu sepanjang beliau berada dalam kerajaan, kalau tengok tuduhan tersebut, waktu beliau menjadi menteri, maka anak lelakinya, ya, Saudara Muhammad Faizal Hamzah dalam berusia 39 tahun disebut mengatakan bahawa sewaktu kejadian berlaku, dia merupakan pengarah syarikat Rimba Merpati Sedang Berhad. Bagaimanapun, beliau tidak mengaku bersalah di hadapan Hakim Mazni Nawawi selepas kertas pertuduhan dibacakan terhadapnya. Dan turut berdepan dengan tuduhan yang sama itu Azizul Abdul Khalid yang juga merupakan pengarah syarikat yang sama ketika kejadian itu berlaku. Jadi mengikut pertuduhan, kedua-dua tertuduh sebagai pengarah syarikat Rimba Merpati Sedang Berhad adalah pemegang lesen borong barang kawalan berjadual iaitu minyak masak dan telah pun memberi maklumat palsu kepada KPDN. Itu kata tuduhan sebut saudara. Jadi maklumat itu diberi semasa mengukuhkan maklumat dalam borang arahan untuk mengemukakan dokumen atau maklumat yang berada dalam simpanan berkaitan barang kawalan di bawah Seksyen 8 Akta Kawalan Bekalan 1961. Itu yang masalahnya kadang-kadang saudara, kita tak tuduh dia, tapi ada juga syarikat-syarikat sebut dan mereka menyimpan barang kawalan seperti minyak masak, beras dan sebagainya. Dan bila diminta untuk mengisytiharkan berapa banyak kamu ada bahan-bahan sebut, bila diberi laporan palsu, itu masalah saudara. Kerana menurut pertuduhan, kesalahan itu dilakukan pada 12 Ogos 2022. Sebelum pilihan raya dulu lah saudara. Di pejabat KPDN Seremban. Jadi berikutan itu mereka didakwa di bawah Seksyen 8 dalam kurungan 4 dalam kurungan B di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 yang boleh dibungkum di bawah Seksyen Akta yang sama. Selain dari itu, tertuduh selaku pemegang lesen borong juga telah didapati melanggar peraturan 9 dalam kurungan 1 peraturan-peraturan kawalan bahan bekalan. Sebab itu saya kata, kalau kamu anak menteri pun, bila bapa kamu tidak jadi menteri, inilah jadi padahnya. Jangan ingat, waktu keluarga anda berada di anjung kuasa, boleh melakukan segala-galanya. Bila sampai masanya rakyat membuat keputusan, hadapilah rakyat, saudara. Jadi, timbalan pada orang raya, KPDN, Saudara Muhammad Sofian Zakaria, beliau pada mula tidak menawarkan jaminan dan mohon mahkamah menetapkan jumlah jaminan. Jadi akhirnya, anak Saudara Hamzah dikenakan ikanan jamin sejumlah RM40,000. Saudara, bila lihat keadaan begini, apa perasaan anda?
Bila bersatu demi satu, ada kebejatan yang timbul. Itulah saya katakan, kadang-kadang saudara, rakyat semakin bosan dengan sikap pemimpin yang menyuarakan mahu menjalankan pentadbiran yang bersih, tapi melibatkan keluarga yang sebegini. Kalau keluarga nak berniaga, boleh, tak ada masalah. Tetapi kalau apa yang dituduh, macam mana yang dia dapati dituduh memasukkan kenyataan bahan-bahan makanan simpan, ini bagi saya khianat. Saya Saudara Wan Azmi dia kata jahat betul, subsidi minyak masak tu untuk rakyat pun. Takkanlah subsidi tu untuk minyak masak rakyat, saudara. Itulah kesannya. Saudara Mahdi Alif dia kata ada suara baby, cucu balik daripada hospital. Cucu-cucu saya datang dengar tu. Jadi saudara Asif Parlago dia kata patutlah itu minyak masak tak cukup. Saya tak boleh nak mengira ataupun mengesahkan. Tapi apa yang berlaku begitulah keadaannya, saudara. Aduh.